Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna bihi tafarraqan ma'suma wa la minna syaqiyya wa la mahruma wa la matruda birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Dapatlah kita bersama-sama walaupun tidak bersua dalam satu siri pengajian dalam mengisi masa kita dalam bulan Ramadan ini. Moga-moga setiap perkara yang kita lakukan dihaskan untuk menambahkan nilai takwa dalam diri kita demi melestarikan, demi mengikut apa yang disuruh dalam ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi insan yang bertakwa. Bukan sahaja puasa, bukan sahaja menambahkan bilangan bacaan Al-Quran ataupun rakaat, tapi kita memahami takwa itu dan dia hadir dalam diri kita dan kita rasa takut nak buat dosa. Itulah bagi saya erti takwa yang disebut dalam kata-kata Umar. Takwa itu adalah kita mengelak daripada duri-duri. So kita mengelak daripada dosa-dosa. So khas untuk pembinaan diri kita. Baik, insya-Allah. Baik, saya akan menceritakan tentang juzuk 5. So juzuk 5 ni dalam surah Madinah. Saya yakin ramai yang dalam ni sedang baca atau sudah melalui atau berada dalam sekitar juzuk 5, juzuk 6 atau juzuk 4. Maka oleh sebab itu saya memilih satu juzuk 5 ni untuk sama-sama kita renungi semula, sama-sama kita revise. Moga-moga apa yang kita baca tu mendapat manfaat dan kita melalui bacaan tilawah kita tu dalam keadaan sedar. Maka itu yang terbaik. Maka kita membaca Al-Quran untuk mendapat manfaat daripadanya. Adapun juzuk 5 ni kalau nak bentang semua memang panjang kerana dia melibatkan banyak benda yang besar. Sebab dia adalah surah Madani, maka dia melibatkan pembinaan negara, pembinaan masyarakat dan bagaimana Nabi mengurus negara dari sudut pedalaman, luaran dan juga pembinaan muslimin. Maka tu yang menjadi apa yang kita boleh cakap persamaan tema. Persamaan tema pada surah-surah Madani, seperti dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Imran dan juga sama juga seperti surah Nisa. Maka dia akan berkisah mengenai Muslim, munafik, Yahudi, perang, hukum, hijrah. Jadi kebanyakannya pasal mengenai benda tu. Dan macam mana Nabi mengurus segala-segala isu tu dan konflik adalah konflik yang lebih besar berbanding Mekah. So kalau Mekah dengan Madinah beza dia, Mekah ni dia tak ada musuh dalaman. Dia ada orang Islam lawan dengan orang musyrik Mekah. Maka jelas pure. Satu ni lawan ni. Tapi bila dia dah jadi Madinah, bila dah jadi Madinah, jadi dia orang nampak Islam ni dah makin kuat. So banyaklah kesan-kesan munafik, orang munafik pun dah masuk. Dan di Mekah sendiri pun ada orang Yahudi, dan di luar pun ada orang Yahudi dalam masa yang sama menghadapi musyrik Mekah yang ada di Mekah tu yang masih lagi ingin menentang kerajaan Islam Madinah ketika itu. Baik. Jadi bila kita cakap tentang Madinah ni, Madani, jadi suka untuk saya simpulkan semula apa yang perlu ada dalam pembacaan tilawah kita adalah dia berkisah tentang Islam, munafik. Macam mana Nabi nak seimbangkan, macam mana Nabi nak seimbangkan antara dua-dua ni dalam pembinaan negara. Sebab Nabi still kena raikan orang Yahudi sebab dia dah bersama dalam piagam Madinah sebelum ni. Tapi dalam masa sama ada unsur jihad dalam nak melawan segala benda ni, bagi lawan Yahudi, lawan munafik dan juga lawan musyrik Mekah. Dan juga sama-sama maksud nak seimbangkan benda ni. So ada Islam, boleh bayangkan ada Islam, munafik,
So ada keseimbangan sosial dalam mengurus negara, dalam mentadbir negara, dalam mentadbir masyarakat, dalam semua dalam lingkungan jihad. Itulah saya boleh cakap intipati dalam juzuk 5 ni, dan juga menjadi tema yang biasanya dipilih dalam surah Madani. Dan adalah surah yang hebat, dan benda yang kita melibatkan ni adalah satu tema yang berat, dan mungkin kalau kita nak refleks sebagai sudut diri kita sendiri, mungkin mungkin sedikit sukar, kerana dia melibatkan macam mana Nabi nak mengurus negara dan sebagainya. Dia ada ayat-ayat yang boleh nak refleks, contohnya macam ayat hukum, ayat hukum. Akan tetapi tema perbincangan kebanyakan bagi surah Madani adalah melibatkan macam mana Nabi nak mengurus semua ni. Maksudnya kalau umat Islam tu bukan sahaja nak menyenangkan hidup orang Islam, tapi untuk menyelamatkan mereka daripada jahiliah, dan juga untuk meningkatkan mereka daripada ciri-ciri jahiliah yang lama tu yang dikutip Islam, dan mengangkat mereka pada sistem Rabbani yang Allah nak. Yang tu susah. Yang tu susah. Okey, so kalau kita tengok secara detail apa benda yang berlaku dalam juzuk 5 ni, tapi saya tak syarah semua, syarah per muka surat, muka surat pertama hingga muka surat terakhir. Tapi apa yang boleh kita cakap, permulaan surah juzuk 5 ni, malah pada permulaan surah sendiri pun dia sudah mengangkat satu darjat manusia ketika itu. Dia dah mengangkat satu darjat manusia. Maka dia menceritakan tentang pernikahan wanita dan juga pernikahan wanita yang hamba sahaya, kan. Wa man lam yastati' minkum tawlan an yankihal muhsanatil mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikum mu'minat. Bukan sahaja macam tu, Nabi ajar macam mana nak urus mereka kalau mereka buat salah, macam nak nikah dengan mereka dengan detail, kan. Benda ni orang jahiliah tak ada. Orang jahiliah dia pandang perempuan ni seperti barang biasa, kan. Kalau wasiat pun contoh dalam surah Nisa ni dia bincang pasal wasiat. So Allah memberi ruang kepada wanita untuk mendapat bahagian pusaka. Bahagian pusaka, sebab kalau tak, wanita ni dia macam barang tu sendiri. Soalnya hanya barang yang ditinggalkan suami. Contoh kalau suami tu mati, maka dia sendiri menjadi barang yang pusaka. Dia tak nak buat apa. Malah dia dikembalikan kepada wali dia, mungkin kepada ayah si suami tu, dan ikutlah kalau ayah suami tu nak buat apa. Itu level jahiliah Arab ketika itu. Tapi Allah hadir, dia kasi boleh kahwin dengan orang. Malah dalam ayat ni menceritakan laki kena jaga perempuan, kan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Memanglah laki tu lebih daripada perempuan, tetapi pada sudut dia boleh memberi nafkah, kan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Dan kerana mereka telah memberikan nafkah dari hartanya. Sebab laki dia ada kekuatan lebih untuk dia memberi nafkah kepada perempuan. Dan dalam ayat yang sama menceritakan tentang macam mana nak menjaga keluarga. Kalau dia nusyus, lepas tu boleh cari orang tengah yang baik. So ni semua adalah satu dia bukan sahaja satu sudut Nabi nak mengajar dari sudut fiqah, kan. Bukan sahaja situ, tapi itu kita ni kena lihat dalam satu pembinaan masyarakat, kan. Hubungan kekeluargaan yang sebelum ni tak ada dibincangkan dalam Arab Jahiliah. Maka Islam datang dan memberikan satu benda baru. Ini benda ni yang menggegarkan umat Arab pada ketika itulah. Dan juga dalam 5 muka surat yang pertama ni membincangkan tentang contoh ada ayat hukum, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salah, iaitu pada muka surat 85, wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabili hatta taghtasilu. Ni membincangkan tentang tak boleh solat dalam ketika mabuk. Jadi kebanyakan ulama mengatakan tak boleh solat ketika mabuk ni hanya boleh pada malam sahaja.
Kalau siang tak boleh kan. Antara Zuhur dengan Asar dekat kan. Asar dengan Maghrib dekat, Maghrib dengan Isyak dekat. So tak boleh. So dia boleh pada malam je, ketika waktu yang bukan solat. Okey. Okey, kita masuk pada ayat pada muka surat 86 dan seterusnya. Okey. So seperti mana yang saya cerita tadi, ada Muslim, ada musuh-musuh orang ni, ada munafik, musyrik, Yahudi, dan Nabi kena urus mereka semua ni, dan macam mana Nabi nak menyeimbangkan. So masuk dalam ayat ni, maka dia menceritakan tentang orang Yahudi, dan masuk cerita pasal orang Yahudi. So kalau nak cerita pasal orang Yahudi dekat dalam Al-Quran ni, banyak, memang banyak kisah ada. Juzuk 1 pun ada, juzuk 3 pun ada, detail, dan macam mana apa pandangan diorang pada dakwah tu sendiri. Dan memang obviously saya terbaca yang diorang ni sebenarnya suka je dengan Nabi. Bukan suka, diorang ni pada asalnya tak ada masalah ketika Nabi mula datang ke Madinah pada mulanya. Tapi lepas tu, lepas pertengkaran kiblat semua tu, dan penukaran tampuk pemerintahan, dan Allah memalingkan mereka, dan Allah memilih Nabi Muhammad daripada seorang Arab untuk memilih Nabi. Lepas tu diorang memang lawan kau-kau. So memang diorang lawan habis-habisan Islam dan juga Nabi Muhammad ni lah. So kalau tengok dalam surah 86, sami'na wa asayna wasma' ghayra musma'. So mereka dengar tapi mereka ingkar. Kan? Seperti mana yang mereka buat dalam ketika mereka diberi kitab Taurat dulu. Kan? Dan bawah sekali ayat tu dia menceritakan, alam tara allazina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Okay, kat sini ada satu kisah menarik, iaitu kisah Ka'ab bin Ashraf, seorang Yahudi bertemu dengan musyrik Mekah daripada yang di Mekah, untuk mereka meminta bantuan untuk memerangi kaum muslimin di Madinah, dengan mengatakan agama Mekah tu, agama musyrik Mekah yang menyembah berhala lebih baik daripada Islam, kan? Sedangkan orang Yahudi ni tahu Islam ni macam mana. Mereka pun sama ahli kitab, sama dulu dapat Taurat, kan? Daripada agama Hanif juga, daripada asalnya Ibrahim. Tetapi mereka mereka menerima mereka mengambil pertolongan daripada orang musyrik Mekah yang menyembah berhala yang hina tu, kan? Malah di sini, wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila, kan? Malah dia beritahu kepada orang musyrik Mekah tu, yang korang semua ni lebih baik daripada orang Islam. Ini adalah satu penghinaan orang Yahudi tu kepada Islam, kerana pada asalnya mereka nak perangi orang Arab, diorang nak menguasai Arab, kan? So diorang suka dengan Nabi sebab Nabi ni satu agama Hanif. Tapi bila diorang dah tak suka, diorang boleh berpaling dan diorang boleh pergi ke musyrik Mekah tu untuk berlawan dengan Nabi. Oh, memang teruk. Inilah orang teruk, kan? Ulaika allazina la'anahumullah, pada musa seterusnya, mereka ni dihina dan mereka ni dilaknat, kan? Boleh jadi sebab diorang ni jealous. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih faqad atayna ala ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan azima. Dan boleh jadi diorang ni dengki, tapi diorang ni tak boleh dengki sebenarnya, sebab diorang dulu pernah dapat. Faqad atayna ala ibrahim al-kitaba wal hikmah. Diorang dah diberi kekuasaan. Nabi-nabi mereka telah menjadi nabi, tapi diorang ni ingkar, kan? Diorang, sebab tu Allah ambil kekuasaan daripada Bani Israel ke Nabi. Okey. Dan lepas tu dia menceritakan tentang bawah tu ada sikit, innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. So sebab tu dalam juzuk 5 ni dia banyak menceritakan tentang antahkumu bil 'adl. Hendaklah kamu memerintah dengan adil. Sebab ni adalah dasar pemerintahan yang Nabi kena bertindak adil pada semua. Nanti ada satu kisah yang akan saya ceritakan tentang macam mana ada berlaku konflik dalam nak berlaku adil. Baik, seterusnya.
Okey, okey. Lepas tu kita akan melihat kaum-kaum munafik. Okey. So bila Nabi mungkin mula-mula Nabi cerita umat Islam, lepas tu Nabi masuk Yahudi, kemudian seterusnya pada Musad 88, 89 dan juga 90, maka dia menceritakan tentang kaum munafik pula. Sebab itulah kisahnya. Dia akan berkisah tentang antara-antara tu je. Okey. Contoh pada ayat 61, okey, ni dah masuk wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududan. Dalam juzuk yang kelima ni dia menceritakan munafik ni dan diselangi pada mereka ni tak nak pergi jihad, dan juga mereka ni meminta pertolongan daripada orang Yahudi dan juga orang musyrik. Ni dalam ni memang dia selain mereka ni juga menipu-nipu di belakang Nabi lah. So ni memang contohnya pada fala rabbika. Okey, contoh pada ayat pada 88 tu, dan juga pada ayat pada musyrik ke-89 tu, Allah nak uji mereka ni kalau mereka ni bersungguh kan. Walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum. Kalau kau ni betul-betul bersungguh, cuba kau bunuh diri kau. So nescaya orang munafik ni dia tak boleh buat pun, sebab dia ni adalah orang-orang yang ingkar. Dan lepas tu masuk ayat perang. Okey. Ya ayyuhallazina amanu khuzu hizrakum fanfiru subatin aw infiru jami'a. Okey. Selain tema masyarakat, ada tema perang. Tema masyarakat Islam, Yahudi, munafik, ada juga tema perang. Ni memang biasa. Okey. Ya ayyuhallazina amanu khuzu hizrakum fanfiru subatin aw infiru jami'a. Maksud dia, wahai orang beriman, bersiap-sedialah kamu dan marilah ke medan pertempuran secara berkelompok, dan marilah bersama-sama. Kenapa kena berkelompok? Kenapa kena bersama-sama? Sebab ni ayat diturunkan untuk menjaga saf barisan umat Islam. Dan ketika itu ada munafik yang banyak ragamnya. Kan? Kalau orang cerita lepas tu ayat 72, 73 menceritakan tentang mereka ni memandang musibat, pergi berjihad ni musibat kan. Kalau tak pergi best kan. Kalau pergi pun best juga kan. Sebab dapat ni. Masuk ayat Allah balas balik. Allah balas balik, falyuqatil fi sabilillahi alladhi la yashruna hayatud dunya bil akhirah. Man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran azima. Tapi Allah beritahu balik, sama je menang ke kalah ke tak apa kan. Semuanya dapat ajaran azimah kan. Dan muka seterusnya, muka 90, wa ma lakum la tuqatilu, itu pun keadilan sosial juga. Berperang untuk menyelamatkan rijal, orang-orang yang lemah, perempuan yang lemah, yang dizalimi. Sebab apa doa ni beritahu, Rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha waj'alna min ladunka waliyyan waj'alna min ladunka nasira. Sesungguhnya perang umat Islam ni hanya adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang ditindas. Okey. Dan lepas tu dia beritahu tentang munafik ataupun golongan muhajirin yang dulu nak perang, tapi bila dah selesai diorang tak perang kan. Falamma kutiba alaihimul qital idza fadikum minhum yakhshawna an-nas ka khashyatillahi aw ashadda khasyah. So mereka takut. Dulu mereka nak, dan ketika mereka disuruh untuk menahan tangan mereka dan hanya melakukan solat kan, itu dulu diorang nak perang. Jadi bila turun ayat perang, mereka ni takut kan. Wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital. Dan mereka ni takut kematian, dan ayat seterusnya beritahu memberikan